Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua penonton Terus Terang yang dibawakan khas dari studio kita Budak Ampang. Seperti biasa, kita akan bersama dengan tetamu jemputan kita yang mana kita akan mengupas isu-isu yang menarik untuk dibincangkan, sama ada isu politik dan juga semasa. Dan menariknya pada minggu ini, tetamu kita bukanlah orang yang asing daripada bidang pendidikan, yang mana beliau, kalau boleh saya terangkan serba sedikit mengenai tetamu jemputan kita pada minggu ini. Beliau merupakan mantan ahli Dewan Undangan Negeri Benta, Pahang, yang juga bekas presiden bagi dua pertubuhan yang agak besar, iaitu Majlis Belia Malaysia dan juga Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung. Menariknya juga beliau merupakan seorang bekas setiausaha politik kepada mantan Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi dan kini adalah pengerusi Persatuan Alumni Yayasan Anda Akademik. Beliau yang saya masukkan ialah Datuk Dr. Suhaimi Ibrahim. Apa khabar Datuk? Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat ya? Alhamdulillah. Okey, jadi seperti biasa pada setiap minggu kita akan mencongkil pendapat, pandangan dan kita akan minta tetamu kita untuk berterus terang. Jadi secara terus terangnya pada minggu ini kita nak menanyakan beberapa soalan kepada Datuk. Boleh Datuk ya? Jadi untuk soalan yang pertama, apabila kita berbicara mengenai Datuk Seri Anwar Ibrahim dan juga dunia pendidikan, pastinya tidak lari daripada topik berkaitan Yayasan Anda. Yang mana kalau kita lihat Yayasan Anda ni pada era 70-an adalah satu nama yang agak gah ya di kalangan masyarakat ketika itu, yang mana ketika itu telah banyak memberikan sumbangan yang besar kepada dunia pendidikan, yang mana kalau kita lihat banyak alumni daripada Yayasan Anda ni menjadi orang yang hebat pada hari ini. Jadi mungkin kita nak bertanya pada Datuk berkaitan tentang sejarah Yayasan Anda ini dan apakah sumbangannya yang telah mungkin kita boleh lihat pada dunia pendidikan pada hari ini. Silakan Datuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera yang saya kasihi saudara Sahrul kerana sudi jemput saya ke program pada malam ini. Dan berkaitan dengan soalan yang telah dibangkitkan mengenai Datuk Seri Anwar Ibrahim dan hubungannya dengan Yayasan Anda Akademik. Yayasan Anda Akademik merupakan satu institusi swasta pendidikan yang kemuka yang banyak berjasa melahirkan ramai tokoh dan juga graduan yang berjaya dalam bidang masing-masing. Kerana penubuhan Yayasan Anda digerakkan oleh bekas pemimpin pelajar dan juga pemimpin belia bersama rakan-rakan seperjuangannya yang diketuai oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang ketika itu Anwar Ibrahim lah, saudara Anwar Ibrahim, Anwar Ibrahim ya. Dan telah merasa terpanggil untuk menubuhkan satu sekolah swasta yang boleh memberi peluang kedua kepada pelajar-pelajar yang menyimpan impian mereka untuk melanjutkan pelajaran mereka yang lebih tinggi dan juga memberi peluang kepada pelajar yang tercecer. Dan ini penting kepada Datuk Seri Anwar pada waktu itu. Beliau dilihat sebagai menjuari isu rakyat dan merasakan perlunya pendidikan untuk rakyat, terutama kepada mereka yang memerlukan disebabkan tidak ada peluang untuk melanjutkan pelajaran. Disebabkan pada waktu itu tingkatan 6 amatlah terhad. Terhad dan amat terbatas. Dan tidak semua yang dapat melanjutkan pelajaran ke tingkatan 6. Kerana bilangan sekali tingkatan 6 amatlah terhad di seluruh negara. Dan di samping masa yang sama, jadi pilihan pelajar-pelajar selepas tingkatan 5 sama ada meneruskan pelajaran mereka atau terus bekerja. Jadi ada mereka yang menyimpan impian mereka untuk melanjutkan pelajaran ke universiti, mereka terpaksa pergi ke tingkatan 6. Dan bagi mereka yang gagal di tingkatan 3,
mereka masih lagi mempunyai harapan untuk belajar. Dan begitu juga mereka yang memerlukan memperbaiki CJ SPM mereka dudukkan semula dalam peringkat SPM. Dan boleh dikatakan Yayasan Anda pada ketika itu memberi ruang yang terbuka kepada semua pelajar-pelajar dari seluruh negara. Sehingga kan kita tidak, masa itu Yayasan Anda tidak menampung pelajar-pelajar pada seluruh negara kerana tempat yang terhad juga. Kerana pada waktu itu tahun 1971 Yayasan Anda ditubuhkan di Jalan Stony dan juga di Jalan Hamzah Kampung Baru. Kemudian dia dipindahkan ke Jalan Pantai Baru di Komplek Bangunan Uda. Pada itu disewa dan berhampir dengan universiti. Ketika itu perlunya Yayasan Anda melibatkan tenaga sukarelawan yang guru-guru yang datang daripada Universiti Melaya, Universiti Kebangsaan dan juga institusi pengajian yang berhampiran untuk bersama-sama dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika itu untuk mengajar pelajar-pelajar tingkatan 3, 4, 5 dan 6. Dan alhamdulillah melalui pendekatan yang diambil oleh Datuk Seri Anwar, pendidikan walaupun dia mengikut kurikulum yang telah digariskan oleh Kementerian Pelajaran pada waktu itu, tetapi beliau cuba membuat satu pendekatan yang berbeza sedikit. Kerana beliau lebih menekankan soal bukan saja soal akademik, tetapi juga ditekankan soal pembangunan sosial, juga kepimpinan. Pelajar didedahkan dengan isu dan persoalan yang berlaku dalam negara maupun antarabangsa, menjadikan pelajar lebih kritikal terhadap isu dan persoalan yang berlaku dalam negara dan antarabangsa. Itu kelebihan yang ada di Yayasan Anda. Dari samping itu, pelajar-pelajar yang macam seperti saya, contoh, yang datang daripada kampung, datang ke bandar, didedahkan. Kerana pada waktu itu kita merasa satu kejutan. Kerana kita tidak biasa melihat pelajar-pelajar perempuan yang bertudung. Tapi pada itu, disebabkan itu sebagai satu kewajipan kepada pelajar-pelajar perempuan untuk menutup aurat. Jadi inilah yang ditekankan dalam Yayasan Anda. Begitu juga pelajar lelaki diwajibkan memakai seluar panjang dan tidak membenarkan pakai seluar pendek. Mana-mana keutamaan menutup aurat. Dan daripada situlah kita kenal apa yang dimaksudkan dengan usrah, apa yang dimaksudkan dengan muzakarah, apa yang dimaksudkan dengan sasyah. Kerana di situ dia tekan elemen-elemen agama tu ditekankan. Kerana dia bukan tekankan soal akademik semata-mata, tapi juga tekankan soal kepimpinan dan juga prinsip Islam itu sendiri. Kerana penting. Kerana sebab itu walaupun tidak ada dalam kurikulum STPM ataupun HSC yang saya duduki pada waktu itu, tetapi dia mewajibkan pelajar mengambil prinsip Islam dengan menggajikan ustaz-ustaz yang mendapat pengajian di Arab dan ataupun di Timur Tengah. Dan begitu juga penekanannya kepada setiap pelajar di tingkatan 6 mengambil mata pelajaran wajib English Usage. Walaupun dia bukan merupakan satu tuntutan dalam peperiksaan. Sebab itu beliau menekankan bukan saja pada orientasi pendidikan, peperiksaan semata-mata, tapi penekanan kepada kepentingan ilmu itu sendiri dan juga perpaksikan kepada kehendak Islam itu sendiri yang menjadikan kita menerima pendidikan yang seimbang sebagai tuntutan kepada keperluan jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Itulah keupayaan pendekatan yang telah diambil oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim yang diadaptasikan dalam sistem pendidikan di Yayasan Anda. Itu kelebihannya ada. Itu kelebihannya Datuk ya. Ya. Jadi kalau berdasarkan kenyataan Datuk tadi, bukan setakat akademik saja dititik beratkan, tetapi juga dari aspek insaniah, dari segi elemen kepimpinan juga diterapkan, dari aspek Islamnya pun ada juga ya. Kalau tengok kepada ayat Datuk tadi, seolah-olah itu adalah perubahan yang besar pada waktu itu. Jadi kalau kita lihat kepada apa yang Datuk ceritakan sebentar tadi, kalau kita nak lihatlah kepada dunia pendidikan hari ini kan, kalau kita lihat agak berbeza. Agak berbeza yang mana bermula daripada tahun lepas sejak PKP
diumumkan, boleh kata pendidikan juga melalui satu proses perubahan yang mana proses pembelajaran melalui di atas talian, ya. Jadi kalau kita lihat, ya, pembelajaran sistem atas talian ni dia merupakan satu anjakan yang baru, sehingga guru-guru pun terpaksa lebih kreatif kali ini. Tetapi kalau kita lihat dari aspek yang mungkin dari lebih besar, ya Datuk, apa pandangan Datuk mengenai hala tuju pendidikan negara pada hari ini? Adakah perlu dilihat semula supaya masih lagi mengikut kepada falsafah pendidikan kebangsaan? Silakan Datuk. Ya, terima kasih. Sebenarnya yang perkara falsafah pendidikan kebangsaan itu merupakan asas tunggak utama. Ini penting. Kerana setiap negara dia ada falsafah di sini. Tapi bagi negara kita, falsafah pendidikan kebangsaan menjurus kepada usaha kita untuk melahirkan potensi yang seimbang dari segi jasmani, rohani, intelektual. Dan seiring dengan keperluan mereka untuk kepercayaan kepada Tuhan dan juga keperluannya mereka untuk menjadikan pelajar-pelajar yang ada keterampilan, ada kemahiran, pengetahuan dan juga ada potensi untuk memajukan diri agar mereka dapat boleh memberi sumbangan yang bermakna kepada masyarakat, pada keluarga dan negara. Baik itu falsafah. Kerana bila kita melihat kepada falsafah itu, apakah keperluan yang kita perlu ambil? Yang berlaku pada tahun lepas dengan kesan daripada COVID-19 dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP menjadikan pelajar-pelajar terpaksa belajar atas talian. Belajar dalam pendidikan maya dan tidak ada bersemuka. Jadi ini merupakan satu kejutan baru kepada pelajar-pelajar dan guru. Akhirnya guru kena memainkan peranan yang lebih kreatif. Betul. Dan begitu juga dengan pelajar. Mendorong ibu bapa itu sendiri untuk guideline kepada anak-anak mereka supaya mereka dapat mengikuti pelajaran atas talian. Tapi malangnya yang menjadi masalah ke dalam masyarakat apabila belajar dalam talian ialah kemampuan pelajar itu menerima akses dan masalah capaian internet. Dan ada aduan-aduan daripada pelajar-pelajar mereka gagal mendapat pelajaran yang lebih berkesan kerana masalah capaian internet. Tidak ada akses, tidak ada kemudahan. Baik, ini cukup malang. Tapi walau bagaimanapun, perkara ini tetap berlaku. Mau suka tak suka, perkara ini kita terpaksa hadapi, terpaksa tanggapi. Tapi yang saya nak kongsi dengan saudara, di yayasan anda sebenarnya, kita dah ada wujud dah. Dah ada wujud Dah wujud dah. Okay. Sebabnya, kerana dengan permintaan yang tinggi untuk pelajar-pelajar daripada luar bandar untuk mendapat pendidikan daripada yayasan anda. Disebabkan dengan kengkangan kewangan, masalah kemiskinan dan asrama yang terhad, ruang belajar yang terhad, tidak mungkin untuk pelajar-pelajar dapat diterima masuk ke yayasan anda. Apatah lagi di sekolah-sekolah kerajaan. Maka mendorong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai pengasas yayasan anda ekonomi mewujudkan program Gaya Pos. Program Gaya Pos yayasan anda. Di mana memberi ruang kepada pelajar seluruh negara mengikut program talian pendidikan cara Gaya Pos. Gaya Pos walaupun masa itu internet belum ada. Tetapi kemudahan dengan Gaya Pos tu sebenarnya sudah macam dah selari dengan apa yang berlaku hari ini. Tapi ini tidak menghalang untuk mereka berjaya. Tapi apa yang rekod kita, mereka yang belajar melalui Gaya Pos yayasan anda, ramai yang berjaya dah masuk universiti asal daripada program yang disediakan oleh yayasan anda. Ini satu yang kita boleh jadikan sebagai bukti. Sebenarnya untuk belajar dan talian atas kemahuan. Atas kemahuan pelajar Kemahuan dan juga
ini keazaman yang tinggi. Mhm. Kalau ada kemahuan keazaman yang tinggi, dia tidak menjadi masalah kepada pelajar-pelajar untuk belajar atas talian. Kerana masa depan kita, itulah cabaran yang terpaksa kita hadapi. Kerana paling penting sekarang ni bagaimana kita memandu pelajar itu supaya dapat memenuhi kendak falsafah pendidikan negara, falsafah pendidikan kebangsaan. Itu yang menjadi asas paling penting pada kita. Supaya pelajar tidak tergelincir daripada landasan. Supaya pelajar dapat memiliki segala kualiti yang diperlukan oleh negara. Dan juga pelajar dapat memahami nilai dan juga tanggungjawab mereka sebagai warga negara. Itu paling penting. Kalau tidak, dengan ledakan teknologi maklumat, dengan maklumat di hujung jari, kalau tidak ada panduan, bimbingan yang betul, mungkin belajar akan hilang jati diri, hilang pedoman, dan mereka hilang hala tuju. Dan boleh jadi mereka terpengaruh dengan apa yang ada di hadapan mereka. Apa di hadapan mereka, ya. Jadi kalau kita lihat kepada apa yang disampaikan oleh Datuk tadi, agak menarik, ya, yang mana walaupun kita dapat lihat walaupun dengan ada perubahan dari aspek cara pendidikan zaman sekarang, ya, tapi dekat situ ada juga elemen yang perlu dititik beratkan untuk pelajar sekarang, yang mana Datuk tadi katakan dari aspek keazaman, ya. Tapi kita tunggu untuk soalan seterusnya, yang mana untuk berikut kali ini kita akan lihat dahulu satu video yang telah disisipkan untuk tetapan penonton terus terang pada kali ini. Okey, hari ini lepas kami dapat kebenaran untuk mulalah main sukan semua, kami dapat kumpul dengan muda belia kawasan Ampang ni di kawasan Ampang Point ni sebab untuk badminton. Dah 2 bulan kami tak badminton bersukan. So minggu ni kami datang sampai 30 lebih orang, ikut SOP lah hari ni kan. Satu court 6 orang. So kita ambil beberapa court hari ni. Harap-harap ini akan bagi semangat kepada anak muda kita Ampang ni untuk teruskan. Sukan penting bagi saya, Tan Aizat, daripada dulu, daripada sekolah. Dan saya rasa usia saya macam ni pun saya nak teruskan sukan bersama mereka. So harap dia enjoy lah. Take care guys. Kita sekali lagi dalam episod Terus Terang yang terkini, yang mana tetamu jemputan kita pada minggu ini ialah Datuk Dr. Suhaimi Ibrahim. Yang mana pada sebelum kita berehat sebentar tadi, kita telah lihat beberapa makluman yang telah disampaikan oleh Datuk, yang mana dari aspek sejarah Yayasan Anda Akademik sehinggalah kepada topik bagaimana keadaan pendidikan pada hari ini, ya. Jadi, memandangkan tadi Datuk ada bercerita dari aspek teknologi, dari aspek keazaman yang mana bergantung kepada pelajar itu sendiri, ya. Tapi kalau kita lihat kepada hari ini, ya, mungkin dengan ledakan teknologi yang pantas, ya, dengan revolusi industri 4.0 ni, kita dapat lihat, ya, teknologi pantas, tetapi dari aspek dunia pendidikan kita ada sedikit perubahan, ya, yang mana pendidikan atas talian, tapi alhamdulillah kita dah mula lihat sekolah telah bermula semula. Tapi kalau kita lihat, ya, walaupun teknologinya semakin canggih, tapi kita mungkin dapat lihat ada perubahan dari aspek insaniah pelajar itu sendiri. Kena pula dengan PKP baru ni, ada juga pelajar yang mungkin terjejas dari aspek psikologi mereka, emosi mereka. Dulu susah nak jumpa kawan, kan. Jadi secara tidak langsung engagement, human touch, sama ada pelajar itu sendiri bersama rakan sekelas ataupun bersama guru-guru mereka ni agak kurang, ya. Jadi di sini mungkin elemen insaniah itulah yang kita nak cuba tanya kepada Datuk, ya. Bagaimana agaknya pendapat Datuk dengan keadaan sekarang ni, kita boleh terapkan elemen insaniah tu walaupun teknologi canggih, tetapi dengan kekangan tu yang buat insaniah agak
mungkin agak perlahan sikit perkembangannya. Silakan Datuk. Ya, kita sebenarnya berdepan satu cabaran dalam era globalisasi dan juga digital. Yang disebut oleh pengasas Forum Ekonomi Dunia, World Economic Forum, Sir Klaus Schwab, menyatakan bahawa berlaku satu ledakan revolusi industri 4.0. Saya ambil mengambil contoh yang dikatakan revolusi industri 4.0. Ciptaan robot semakin menjadi-jadi. Menjadi-jadi sekarang. Kemudian suntingan genetik pun semakin menjadi-jadi. Kemudian berlaku yang disebut sebagai superkomputer. Bukan, superkomputer dan juga bagaimana manusia dipandu oleh robot dan bagaimana kebergantungan kita kepada kenderaan yang tanpa kemudi. Tanpa kemudi, betul? Penerbangan yang tanpa kemudi misalnya. Bagaimana penggunaan drone. Dan ini semua teknologi yang terpaksa kita hadapi. Menuntut supaya pelajar ada pemikiran yang kreatif dan kritis terhadap yang dikatakan ledakan teknologi ini. Dan dalam masa yang sama, kita melihat bagaimana manusia akhirnya akan menjadikan robot itu sebagai teman hidup mereka. Lagi rapat dengan robot berbanding manusia. Dia akan menguruskan urusan pelajaran anak kita. Dia akan menguruskan urusan makan minum, urusan dan ke mana-mana. Jadi robot. Dan hari ini pun kita telah menyaksikan bagaimana kita telah dipandu oleh Waze dan juga Google Map melalui navigation. Dan ini yang dikatakan sebagai Internet of Things. Sebab itu penting pada kita supaya anak-anak kita melihat ini sebagai orang kata satu sampingan saja sebenarnya. Tapi bukan satu keperluan dalam hidup mereka. Ini paling penting. Sebab itu kita kena seimbang. Supaya tuntutan hubungan tu. Hubungan kita dengan Allah, hubungan kita dengan manusia, hubungan kita dengan alam. Mesti tidak diputuskan. Kalau itu sebabnya Arnold Toynbee ada menyatakan, dia kata dengan kemajuan sains dan teknologi, akhirnya orang kata bahawa akan membunuh, akan merosakkan alam. Sebenarnya bukan sains dan teknologi, tapi manusia itu sendiri. Kerana manusia terlampau mabuk dengan ciptaan sains dan teknologi tanpa melihat kepada soal nilai dan nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri. Sebab itu, kita perlukan melahirkan pelajar-pelajar yang ada kemampuan untuk melihat satu persoalan itu dengan baik dan buruknya. Melihat persoalan nilai itu sendiri. Sama ada baik tidak. Mana dia tahu mana yang baik, mana yang buruk. Itu paling penting. Kita nak terapkan kepada pelajar-pelajar itu sendiri. Sebab itu, dalam falsafah pun ada menyebutkan kita nak lahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, dari segi emosi, dari segi rohani, dari segi intelektual dan berpandukan kepada kepercayaannya kepada Tuhan. Datanglah cabaran apa sekalipun, ledakan teknologi maklumat, sains dan apa sekalipun, mereka mampu menguasai. Bukan sains dan teknologi menguasai manusia, tapi manusia itu akan menguasai sains dan teknologi. Itu yang perlu kita tekan kepada pelajar kita hari ini. Itu yang kita perlu tekankan, ya. Walaupun teknologi canggih macam mana pun, sains berkembang dengan pesat macam mana sekalipun, biar manusia itu yang menentukan masa depannya. Jadi agak tertarik juga untuk saya bertanya satu soalan pada Datuk, ya, sebab memandangkan yayasan anda akademik ni sebenarnya dah ada template dah. Kalau kita lihat tahun 70-an tu dah ada template dah bagaimana penerapan nilai insaniah, kepimpinan, dari aspek pemikiran kritis, template-nya sudah ada. Jadi pada pandangan Datuk, ya, sebagai pengurusi Persatuan Alumni Yayasan Anda Akademik Malaysia, bagaimana Datuk melihat Yayasan Anda Akademik Malaysia ni boleh membantu dalam pembangunan pendidikan negara pada hari ini? Silakan. Ya, terima kasih. Sebenarnya Yayasan Anda melalui moto yang diterapkan oleh pengasas Datuk Seri Anwar Ibrahim,
dengan bersama rakan-rakan. Di mana penekanan insan akademis yang bertakwa. Insan akademis Yang bertakwa. Oh, Itulah okey. moto Menarik. yang menjadi pegangan kepada pelajar-pelajar dan guru-guru di yayasan anda. Sebab itu yayasan anda daripada awal lagi didedahkan bukan saja hubungan kita dengan pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin tempatan, pemimpin politik, pemimpin ini korporat dan pemimpin belia dunia dan sarjana yang hebat-hebat telah dibawa oleh Anwar Ibrahim pada ketika itu. Jadi kita dedahkan dengan aspirasi sarjana bukan saja sarjana negara kita tapi sarjana barat seperti Syekh Al-Qadawi, daripada Profesor Syed Najib Al-Atas dan Syekh Hussein Ali, apa semua dibawa ke kita. Jadi itulah yang saya menampak kesepaduan yang ada di yayasan anda dijadikan model sebenarnya untuk menjayakan falsafah pendidikan kebangsaan sebenarnya di yayasan anda. Sebab itu yayasan anda juga menekankan soal nilai dan soal agama menjadi keutamaan, pembinaan sasiah dan juga kepimpinan, mempunyai daya juang, daya fikir dan pemikirannya kritis yang diterapkan oleh guru-guru yang diketuai oleh Anwar Ibrahim yang berpandu kepada ayat Al-Quran di mana firman Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dalam surah Al-Qasas ayat 77 di mana dan carilah apa yang Allah sediakan di alam akhirat di mana balasan dan kebahagiaan tapi janganlah lupa nasib kalian daripada dunia yakni amalan, perbuatan dan kenikmatan. Itu asas dalam yayasan anda. Berpegang kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga berdasar pada ayat ini juga di mana Allah perintahkan agar pandangan alam dan prinsip hidup bermatlamatkan hidup akhirat yang lebih abadi sebagai prasyarat kita sebelum menekuni usaha dan menikmati habuan kehidupan duniawi. Itu yang penekan. Itu yang kata untuk membangun insaniah ni tadi. Betul. Dan berpegang kepada hadis Rasulullah sendiri yang diriwayatkan oleh Al-Tirmizi sendiri ada menyebutkan bahawa suasana yang bermaksud bahawa suasana suatu zaman yang masanya menjadi terlalu singkat. Dia kata. Jarak sudah menjadi dekat dan komunikasi pula menjadi lebih rapat. Itu daripada sabda Rasulullah sendiri. Dah nampak itu semua. Jadi inilah yang kita menjadikan sebagai asas pegangan untuk memandu pelajar-pelajar di yayasan anda dan bukan sahaja belajar tapi guru-guru yayasan anda itu sendiri melihat ini sebagai tuntutan agama. Jadi kalau kita lihat pada perkongsian Datuk sebentar tadi bagaimana pembawakan reform pendidikan pada era itu sendiri bukan setakat apa di Malaysia tapi juga dijemput juga daripada luar negara Jadi saya tertarik juga memandangkan Datuk sepanjang dalam perbincangan kita pada episod kali ini. Datuk banyak juga menyebut mengenai Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jadi mungkin soalan terakhir kita, kita nak bertanya jugalah pandangan Datuk Sebab Datuk sendiri adalah orang yang dikatakan melihat sendiri bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim pada usia yang sangat muda menumbuhkan Yayasan Anda Akademik sehingga melahirkan ramai tokoh-tokoh hebat pada hari ini. Jadi, soalan cepu emas untuk Datuk memandangkan kita pun kemungkinan bakal berdepan dengan PRU 15 dan jika ditakdirkan Datuk Seri Anwar Ibrahim memimpin negara untuk pemerintahan yang seterusnya, adakah Datuk Seri Anwar Ibrahim bakal melakukan perubahan lagi yang sesuai dengan era hari ini dan pada masa yang sama penerapan nilai yang perlu dipegang sebagaimana Datuk ada katakan berdasarkan ayat Quran tadi dan juga hadis yang meletakkan akhirat sebagai target untuk pendidikan negara. Silakan. Saya menyebutkan Anwar Ibrahim
Sebab itulah yang saya lalui sepanjang saya belajar. Kerana saya tidak boleh, kerana Yayasan Anda yang tempat saya belajar tidak boleh dipisahkan dengan Anwar Ibrahim. Di mana-mana pun orang melihat bahawa Yayasan Anda tu adalah Anwar Ibrahim. Dan kejayaan Yayasan Anda tu adalah kejayaan Anwar Ibrahim untuk melahirkan ramai tokoh. Bukan saja dalam bidang pendidikan, tapi dalam tadbiran, dalam korporat, dalam politik, dalam perniagaan, sebagai profesor, sebagai hakim. Dan hebatnya Yayasan Anda melahirkan lebih 100,000 pelajar Ramai. yang belajar di Yayasan Anda. Ini kelebihannya, kekuatan Yayasan Anda. Walau bagaimanapun, Yayasan Anda perlu lonjakan baru. Dan kita mengharapkan bahawa kami di alumni mengharapkan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menjadi Perdana Menteri. Inilah doa kami. Tapi sebenarnya seperti yang saudara sebut bahawa Anwar Ibrahim akan jadi Perdana Menteri selepas PRU15. Ya, kami doakan begitu. Tapi sebenarnya Anwar Ibrahim sepatutnya dah jadi Perdana Menteri lebih awal. Sepatutnya lebih awal. Sepatutnya. Tapi disebabkan konspirasi politik yang menjatuhkan beliau dan menyekat peluang beliau dan sebagainya, akhirnya beliau tidak dapat jawatan Perdana Menteri kerana beliau dipenjarakan. Tapi apa yang menariknya lah semangat juang, ketahanan yang ada pada diri Anwar Ibrahim. Masuk penjara, keluar penjara, tapi beliau masih ada ketahanan. Tetap bertahankan prinsip perjuangan, idealisme, cita-cita. Sebab saya yakin bahawa negara pada waktu ini macam seolah ada satu kekosongan. Yang sewajarnya memang tempat Anwar Ibrahim lah. Seperti mana Tun Musa Hitam sini bercakap. Dan lain-lain pemimpin bercakap bahawa dah tempatnya pada Anwar Ibrahim. Dan sepatutnya pada tahun lepas pun Anwar Ibrahim yang menjadi Perdana Menteri. Tetapi disebabkan adalah permainan politik. Tapi walau bagaimanapun saya yakin dengan kekuatan yang ada, dengan sokongan yang ada, dokongan, perjuangan, dengan prinsip yang ada, dengan berbekalkan pengalaman, hubungan antarabangsa dan sokongan rakyat, bahawa inilah masanya untuk Anwar Ibrahim diangkat sebagai Perdana Menteri. Dan ini saya tidak ragu-ragulah dengan sokongan saya sendiri dan alumni Yayasan Anda dan rakan-rakan yang lain kepada Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Kerana saya percaya beliau mampu membawa perubahan. Terutama dalam pendidikan. Kerana pendidikan dekat dengan beliau. Dan apatah lagi, beliau cukup prihatin dengan isu kemiskinan, isu rakyat, memahami denyut nadi rakyat, memahami perasaan, kendak dan tuntutan rakyat. Dan malah beliau sering dianggap sebagai jurubicara, jurucakap masyarakat yang memahami denyut nadi rakyat. Itu paling penting. Betul. Kerana rakyat perlukan pemimpin yang dekat dengan rakyat, yang faham apa yang rakyat hendak. Masalah ekonomi, masalah kemiskinan, masalah pendidikan, masalah negara, masalah antarabangsa. Ini kita perlukan pemimpin yang ada pengalaman yang luas. Ya, ini ya kelebihan yang ada pada Anwar Ibrahim. Sebab itu duta-duta pun ramai berjumpa dengan beliau. Sampai hari ini duta baik pimpinan luar datang sentiasa berhubung Anwar. Tapi saya mengharapkanlah supaya tidak ada ragu-ragu di kalangan rakan-rakan dan juga pimpinan parti daripada bukan saja daripada PKR, bukan saja daripada lain-lain parti, tapi semua melihat bahawa negara perlukan watak-watak dan susuk seperti Anwar Ibrahim yang memang ada pengalaman, ada kemampuan, ada keupayaan, ada kebolehan dan keprihatinan idealisme, prinsip yang tinggi terhadap perjuangan. Sebenarnya seronok berbincang dengan Dato' Dr. Suhaimi Ibrahim. Tetapi memandangkan masa agak mencuburui kita untuk episod kali ini. InsyaAllah kemungkinan kita akan menjemput lagi sekali Dato' Dr. Suhaimi Ibrahim untuk berkongsi lagi dalam episod yang akan datang. Jadi, dari pihak studio Kita Budak Ampang, kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Dato' Dr. Suhaimi Ibrahim atas kesudian menjadi tetamu jemputan kita pada episod kali ini. Jadi, seperti biasa, teruskan menonton Terus Terang yang mana boleh disaksikan pada setiap hari Jumaat jam 9 malam di saluran media Kita Budak Ampang.
Saya Syarul Masan mewakili studio Kita Budak Ampang. Kita akan pastikan anda berterus terang. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.